Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Pada hari ini, kumpulan kami akan mengkaji sebuah artikel di dalam beberapa elemen utama yang akan membawa kita kepada objektif penerangan kami pada hari ini. Objektif kami yang pertama sekali adalah kami akan menjelaskan tujuan dan juga kepentingan analisis dalam sesebuah penulisan akademik. Yang kedua, kami juga akan menerangkan tentang pengenalan, fokus dan juga fungsi petikan di dalam penulisan akademik. Yang ketiga pula, kami juga akan menghuraikan maksud keutuhan wacana serta apakah kegunaan keutuhan wacana itu dalam memastikan sebuah teks itu tersusun dan juga jelas. Yang keempat pula, kami akan menganalisis elemen-elemen dalam keutuhan bahasa yang terbahagi kepada beberapa elemen seperti keutuhan semantik, leksikal, gramatikal dan juga fonologi. Seterusnya, kumpulan kami juga akan membincangkan cara penggunaan format APA versi ke-7 dengan betul. Selain daripada itu juga, objektif kami adalah untuk menilai ketepatan dan juga fungsi dalam petikan artikel yang akan kami kaji sebentar saja lagi. Kumpulan kami juga akan membentangkan dan menjelaskan tentang peranan kohesi dan juga koherensi idea di dalam artikel tersebut. Dan juga kami akan mengenal pasti tentang kelemahan kecil yang ada di dalam artikel ini dan kami akan mengemukakan cadangan penambahbaikan kepada untuk diletakkan ataupun ditambahkanlah di dalam artikel ini. Lepas tu kami akan menjelaskan juga sedikit implikasi penulisan akademik yang berkualiti. Dan akhir sekali kami akan merumuskanlah semua dapatan analisis yang ada dalam artikel yang akan kami kaji sebentar sahaja lagi. Baiklah, kami sebagai satu kumpulan telah pun sebulat suara untuk memilih sebuah artikel yang ditulis oleh Encik Zulkifli di mana ianya bertajuk Ungkapan Kesat dalam Interaksi Siber, Analisis Ketidaksantunan Berbahasa dalam Seminar Antarabangsa, Susastra, Bahasa dan Budaya Nusantara, Sutra 2025. Baiklah, fokus petikan artikel yang ditulis ini adalah macam mana ataupun bagaimana sebuah teknologi digital itu mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Seterusnya, artikel ini juga mengkaji bagaimana media sosial itu menjadi tempat utama untuk masyarakat berkomunikasi. Ketiga, artikel ini juga akan membincangkan berkaitan penggunaan bahasa kesat yang semakin meningkat, di mana ianya membawa kita kepada fokus seterusnya, iaitu bagaimana bahasa kesat ini digunakan sebagai serangan dan juga sindiran. Sebagai tambahan juga, artikel ini juga akan menjelaskan bahawa bagaimana ataupun bahasa kasar ini mampu untuk menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Akhir sekali, artikel ini juga akan mengkaji ataupun berkaitan tentang kajian yang menekankan kepentingan kesantunan dalam komunikasi. Baiklah, elemen pertama yang akan kami kaji iaitu keutuhan wacana. Maksud bagi keutuhan wacana ini merujuk kepada sesuatu keadaan di mana sesuatu teks yang disusun itu telah pun disusun secara tersusun, padu dan juga saling berkaitan di mana ianya mampu untuk menghasilkan satu makna yang jelas dan mudah difahami oleh pendengar. Saya ambil contoh daripada artikel, kemunculan teknologi komunikasi digital telah merevolusikan cara manusia berinteraksi, mencipta budaya komunikasi baharu yang dicirikan oleh keterbukaan, kepantasan dan pengaruh emosi dalam penyampaian maklumat. Kita dapat lihat di sini, ayat ini menunjukkan bahawa jelasnya perubahan yang berlaku di mana ianya merujuk kepada revolusi komunikasi diikuti dengan penjelasan apa yang telah berubah iaitu budaya komunikasi baharu dan bagaimana ianya berubah iaitu keterbukaan atau dalam erti kata lain ianya berubah secara terbuka. Jadi kita dapat gabungkan semua ini bahawa semua unsur dalam yang ada dalam ayat ini mereka saling melengkapi. Kita ambil contoh lain pula, ambil contoh yang kedua daripada artikel. Fenomena ini menunjukkan peralihan ketara daripada norma kesopanan berbahasa kepada gaya komunikasi yang lebih lantang dan bersifat provokatif. Jadi kita dapat lihat di dalam ayat ini ianya menyimpulkan bahawa fenomena sebelum ini dengan satu penjelasan yang logik, peralihan norma baharu
yaitu gaya komunikasi yang baru. Jadi kita dapat lihat dengan jelas dalam ayat ini mempunyai hubungan sebab dan juga akibat dengan jelas. Baiklah, elemen yang akan kami kaji seterusnya ialah keutuhan semantik. Maksud bagi keutuhan semantik ini adalah merujuk kepada satu kesatuan makna di dalam sesebuah teks ataupun wacana. Jadi ini juga membawa maksud bahawa semua perkataan, mau itu frasa, ayat dan juga idea dalam teks itu membawa satu makna yang konsisten dan mereka tu tidak bercanggah antara satu sama lain. Saya akan ambil satu contoh keutuhan semantik daripada artikel yang kami kaji ini. Penggunaan bentuk-bentuk bahasa sebegini menunjukkan perubahan norma komunikasi yang lebih terbuka, namun boleh menimbulkan salah faham atau konflik dalam interaksi sosial masyarakat. Jadi kita dapat lihat dalam ayat ini bahawa semua frasa ataupun semua ayat ini berkait rapat tentang penggunaan bahasa kesat dan juga perubahan norma komunikasi serta kesan terhadap masyarakat. Maka dalam ayat ini ia menunjukkan bahawa semuanya saling berkait dan ianya tidak bercanggah. Dan baiklah, seterusnya elemen yang akan kami kaji iaitu keutuhan leksikal, di mana keutuhan leksikal ini dipecahkan kepada 5 bahagian dan saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Saya akan beritahu maksud keutuhan leksikal terlebih dahulu. Maksud keutuhan leksikal ini ialah merujuk kepada kesinambungan dan juga hubungan di antara perkataan dalam satu teks yang membantu untuk menjadikan idea di dalam sesebuah wacana itu lebih padu, teratur dan mudah difahami. Jadi, komponen yang pertama dalam keutuhan leksikal ialah pengulangan. Maksud pengulangan di sini ialah mengulang perkataan yang sama untuk mengekalkan fokus makna. Saya ambil satu ayat daripada artikel. Bahasa kesat merujuk kepada ungkapan atau perkataan yang kasar, biadab, menghina atau menyinggung perasaan seseorang. Jadi dalam ayat ini perkataan bahasa kesat dan unsur makna yang berkaitan yaitu kasar, biadab dan juga menghina itu diulang untuk kita mengekalkan satu fokus yang utama, yaitu ketidaksantunan. Baiklah, seterusnya komponen keutuhan leksikal yang lain. Yang kedua adalah keutuhan leksikal sinonim. Maksud sinonim di sini menggunakan perkataan yang seerti atau yang hampir sama makna. Saya akan ambil satu lagi contoh daripada artikel, yaitu ungkapan atau perkataan yang kasar, biadab, menghina ataupun menyinggung perasaan seseorang. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa perkataan yang kasar, biadab, menghina ataupun menyinggung keempat-empat perkataan ini membawa satu makna yang sama, yaitu merujuk kepada ketidaksantunan bahasa. Seterusnya kita akan lihat kepada antonim. Antonim ini pula membawa maksud kepada menggunakan perkataan yang berlawanan makna untuk kita kuatkan lagi maksud daripada perkataan yang pertama itu. Jadi saya akan ambil contoh yang pertama daripada artikel. Menunjukkan peralihan ketara daripada norma kesopanan berbahasa kepada gaya komunikasi yang lantang yang bersifat provokatif. Jadi kita dapat lihat ini, sopan itu merupakan kata berlawanan daripada lantang ataupun provokatif. Jadi ianya menunjukkan satu kontras perubahan budaya komunikasi dalam komunikasi digital. Baiklah, keutuhan leksikal yang seterusnya adalah kolokasi. Jadi maksud kolokasi ini membawa maksud kepada menggunakan gabungan perkataan yang sering muncul bersama sebagai satu unit makna. Kita ambil satu contoh daripada artikel. Penggunaan bahasa ini amat ketara di dalam platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan juga TikTok. Jadi kita lihat dalam ayat ini di mana Facebook, TikTok dan juga Twitter membawa satu unit makna yang sama, ataupun dalam arti kata lain mereka ni dalam satu unit yaitu media sosial. Seterusnya komponen keutuhan leksikal yang terakhir, hiponim dan juga superordinat. Maksud hiponim dan superordinat ini saya akan ringkaskan saja, di mana superordinat bermaksud perkataan umum ataupun isu yang umum yang akan diikuti oleh perkataan khusus yaitu hiponim. Kita ambil satu contoh daripada artikel. Fenomena bahasa ketat dalam isu fenomena bahasa kesat terutamanya dalam diskusi berkaitan politik, hiburan dan juga sukan.
Jadi kita akan ambil fenomena bahasa kesat dalam artikel ini merujuk kepada isu dalam media sosial. Jadi isu dalam media sosial ini umum ataupun sudah semua orang tahu. Jadi kita akan khusus ataupun kita kecilkannya lagi kepada skop politik, hiburan dan juga sukan. Jadi kita dapat lihat situ ianya 1-3 ini istilah yang khusus, manakala fenomena bahasa kesat dalam artikel ini merujuk kepada isu yang umum ataupun semua pun tahu. Baiklah, komponen terakhir yang akan saya kaji adalah keutuhan gramatikal. Maksud keutuhan gramatikal ini adalah merujuk kepada hubungan di antara ayat, frasa dan juga klausa dalam sesuatu ataupun sebuah teks melalui struktur tata bahasa. Jadi ini adalah untuk memastikan teks itu tersusun, padu dan juga lancar mengikut penggunaan tata bahasa yang menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi dalam keutuhan gramatikal ini dia dipecahkan kepada beberapa bahagian lagi, di mana yang komponen pertama yaitu rujukan. Maksud rujukan ini hanya menggunakan kata ganti nama untuk merujuk semula kepada sesuatu yang telah pun disebut. Kita ambil contoh dari artikel, fenomena ini menunjukkan perarihan yang ketara. Kita boleh ambil fenomena ini. Ini tu adalah satu ayat yang telah pun diubah untuk merujuk sesuatu yang telah pun kita sebut. Yang kedua, penggantian. Penggantian bermaksud menggantikan satu perkataan ataupun frasa dengan perkataan lain agar ayat itu tidak berulang-ulang. Contoh daripada artikel, dapat mempengaruhi interaksi sosial dalam konteks dunia digital yang lebih luas. Oleh itu, memahami dan memantau. Kita dapat lihat di sini ungkapan oleh itu akan menggantikan keseluruhan sebab yang telah pun dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Jadi ianya berfungsi sebagai satu pengganti rangkaian idea tanpa perlu kita mengulang panjang apa yang telah kita sebut dalam isi kita yang sebelum itu. Baiklah, komponen keutuhan gramatikal yang lain adalah pengguguran. Maksud pengguguran di sini adalah menyingkirkan sebahagian kata atau frasa kerana maknanya sudah kita fahami. Saya ambil satu contoh daripada artikel. Bahasa kesat kini bukan sekadar medium untuk meluahkan kemarahan atau kekecewaan, malah digunakan secara meluas sebagai alat menyindir, menyerang. Kita lihat di sini. Bahasa kesat itu telah pun digugurkan. Sekiranya ianya diulang di dalam ayat itu, ianya akan berbunyi seperti ini. Bahasa kesat kini bukan sekadar medium untuk meluahkan kemarahan atau kekecewaan. Bahasa kesat malah digunakan secara meluas sebagai alat menyindir dan menyerang. Kita lihat di situ. Perkataan bahasa kesat itu telah pun digugurkan supaya ayat itu tidak berulang-ulang. Karena maknanya kita sudah fahami daripada perkataan yang di awal. Seterusnya komponennya adalah konjungsi. Maksud konjungsi di sini adalah menggunakan kata hubung untuk mengaitkan sesuatu ayat ataupun idea. Saya ambil satu contoh daripada artikel. Kemunculan teknologi komunikasi digital telah merevolusikan cara manusia berinteraksi untuk mencipta budaya komunikasi baru. Kita lihat konjungsinya di sini adalah mencipta. Mencipta itu merupakan bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan dua tindakan yang berkaitan agar dia menjadi satu ayat ataupun idea. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Arsyad Rusyaidi bin Musa dan saya akan menerangkan berkenaan dengan keutuhan fonologi. Apa itu keutuhan fonologi? Keutuhan fonologi apabila penulis menulis sebuah penulisan dengan mengeja semua perkataan penuh tanpa ada pemendekan ataupun short form. Setiap perkataan dipersembahkan dalam bentuk lengkap, mengekalkan pola suku kata dan aliran bunyi asal ini. Ini memperlihatkan usaha mengekalkan ketepatan fonologi yang selaras dengan ejaan baku. Seterusnya, petikan mengekalkan bentuk leksikal rasmi yang mencerminkan sebutan baku, menegaskan kestabilan fonologi dalam keseluruhan wacana dan mengelakkan perubahan bunyi yang biasanya berlaku dalam bahasa atau media sosial. Oke, kita boleh lihat bagaimana penulis mengaplikasikan keutuhan fonologi dalam penulisannya. Oke, ini kita tengok di bahagian pengenalan artikel tersebut. Kita boleh lihat perkataan yang ditandai biru menunjukkan keutuhan fonologi kerana semuanya dikekalkan dalam bentuk penuh tanpa singkatan. Dalam penggunaan digital, perkataan yang sering dipendekkan kepada yang menjadi YG dan perkataan dan
digunakan simbol dan lebih ditukar kepada LBH. Itu semua adalah short form, namun dalam petikan ini kita boleh lihat semuanya penulis itu menulis dengan lengkapnya. Jadi dia mengaplikasikan keutuhan fonologi itu dengan baiklah. Kalau kita lihat dari perkataan yang ditulis sebagai oranye itu, perkataan yang di highlight dengan warna oranye, kita boleh lihat di sini penulis menggunakan keutuhan fonologi bunyi. Dia menyebut teknologi, bukan teknologi. Dia membunyikan perkataan G itu sebagai G, bukan G, karena itu adalah dalam bahasa Inggris, seperti digital, yang betulnya digital, ataupun sekaligus. Itu semua adalah bahasa baku yang digunakan dalam bahasa Melayu. Jadi kita boleh lihat sekali lagi penulis mengaplikasikan keutuhan fonologi dengan baik. Oke, seterusnya kita beralih kepada format APA versi ke-7. Format APA ini dia ada dua. Yang pertama, kurungan, pengarang, koma, tahun. Itu dipanggil sebagai parenthetical citation. Contohnya seperti dalam petikan Thailand, 2017. Yang pas itu yang kedua adalah nama pengarang masuk dalam ayat dan tahun saja dalam kurungan. Kebiasaannya format ini digunakan jika penulis ingin menekankan pengarang dalam dia punya penulisan, seperti yang kita boleh lihat. Ya, contoh dia yang bahagian menurut Nick Safiah Karim. Di situ dia menekankan Nick Safiah Karim punya pendapat. Nick Safiah Karim sebagai orang yang memberikan pendapat ataupun kajian terhadap isi yang dia petik di mana-mana rujukan. Kebiasaannya orang menulis format APA versi ke-7 ini apabila memetik ide orang lain lah. Oke, seterusnya berkenaan dengan ketepatan dan fungsi petikan. Maklumat yang dipetik berkaitan dengan definisi bahasa kesat, dan ini sepadan dengan topik perenggan menunjukkan kesesuaian konteks. Jadi maksudnya penulis tidak sebarang memetik artikel dan memasukkan sebagai rujukan lah. Dia petik yang berkaitan dengan topik yang tengah dikupasnya. Lepas itu penggunaan nama penuh Nick Safiah Karim memastikan kejelasan sumber dan mengelakkan kekeliruan dengan tokoh lain. Sebab kita tahu mungkin nama Nick Safiah saja ramai yang menggunakan nama tersebut. Jadi dia menggunakan nama penuh supaya supaya itu menghaskan lah, dia betul-betul mengkreditkan penulisan dia, mengkreditkan ide yang dia dapat tuh kepada tokoh yang dia rujuk tuh. Seterusnya menggunakan tahun 2009 yang dinyatakan membantu mengesahkan kesahan dan kekinian rujukan dalam konteks kajian bahasa. Jadi kalau kita beritahu tahun bila kita ambil rujukan ini, ia lebih macam menunjukkan kerelevan. Dia akan menunjukkan ide yang kita guna ni masih relevan lah. Lepas tu petikan memberikan authority akademik kepada definisi bahasa kesat yang dijelaskan kerana merujuk kepada tokoh linguistik yang diiktiraf. Itulah betapa pentingnya kita mempunyai rujukan, mengambil idea daripada orang lain dan memberikan citation, supaya idea yang kita tulis tu kita yakin semuanya idea-idea yang telah diiktiraf. Ia berfungsi sebagai sokongan fakta, bukan sekadar pendapat penulis, menjadikan perenggan lebih kukuh dan kredibel. Jadi kita boleh lihat penulis mengaplikasikan ketepatan fungsi petikan dengan baik supaya dia punya idea sentiasa disokong dengan hujah-hujah tokoh-tokoh lain. Oke, seterusnya kita beralih kepada ketepatan format rujukan. Format rujukan kebiasaannya merangkumi nama pengarang, huruf awal tambah titik, tahun dalam kurungan, tajuk artikel huruf kecil kecuali awal ayat, nama jurnal dalam italik, font italik maksud dia, volume dalam font italik, nomor isu dalam kurungan, nomor halaman, dan DOI jika ada. Dan ini adalah bentuk format APA ke-7, pengarang, tahun, tajuk artikel, nama jurnal, dan
volume number. Jadi kita boleh lihat penulis menulis rujukan dengan mengikut format yang betul. Jadi tidak kesalahan daripada segi ketepatan format rujukan dalam artikel ini. Konsistensi dan ketelitian rujukan. Gaya penulisan seragam. Jika guna APA 7, semua rujukan perlu ikut APA 7. Format unsur rujukan sama, susunan, tahunan, tajuk, penerbit. Jika pakai satu format, itulah format kita guna sampai habis untuk semua rujukan kita. Susunan mengikut abjad, seragam. Biasanya kita susun rujukannya mengikut nama-nama mereka lah daripada A to Z. Lepas itu maklumat rujukan lengkap. Ada pengarang, tahun, tajuk, penerbit, jurnal, volume, isu halaman DOI jika ada. Ejaan nama pengarang mestilah tepat, tidak tertinggal satu huruf pun, tidak ada kesalahan ejaan. Dan seperti yang kita lihat, semuanya diaplikasikan dengan baik dalam artikel ini. Jadi penulis ini sangat-sangat memahami konsep konsistensi dan ketelitian rujukan. Oke, berkaitan dengan gaya bahasa dan struktur ayat. Dia kebiasaannya menggunakan laras bahasa yang berstruktur, tepat, dan sopan tanpa elemen bahasa pasar ataupun singkatan tidak rasmi. Penulisan berasaskan fakta, bukti, dan rujukan ilmiah tanpa melibatkan pendapat pribadi, emosi, atau bias penulis. Mengaplikasikan istilah khusus mengikut bidang kajian untuk memastikan penyampaian konsep adalah tepat dan konsisten. Ayat disusun dengan ekonomi bahasa, mengelakkan unsur berulang, meleret, dan tidak relevan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkan ide antara ayat dan perenggan bagi menghasilkan aliran penulisan yang lancar. Menggunakan gaya penyampaian yang netral, rasional, dan akademik tanpa nilai subjektif atau bahasa emosional. Jadi kita boleh lihat di bahagian kesimpulan ini, penulis amat-amat mengaplikasikan gaya dan struktur bahasa yang teratur. Di bagian secara kesimpulannya, penggunaan bahasa dan etika berkomunikasi yang betul memainkan peranan yang penting dalam komunikasi di media sosial, sangat-sangat menggunakan ayat yang sangat-sangat menggunakan ayat yang teratur. Kenapa? Sebab dia bermula dengan penanda wacana dan terus masuk ke ayat fokus dan ide utama. Nada dia juga formal dan lebih akademik. Lepas tu huraian dia macam penggunaan bahasa dan etika yang salah bertentangan dengan nilai kesopanan dan kesantunan boleh mempengaruhi dan memberi kesan emosi kepada pengguna lain. Ada hubungan logik sebab dia melibatkan akibat. Akibat kalau penggunaan bahasa kesat nih. Lepas tu dia struktur ayat dia matang dan jelas, tidak menggunakan sebarang bahasa pasar. Lepas tu penggunaan frasa akademik yang sangat-sangat tepat. Seperti amalan berbahasa dengan tidak sopan, seperti menggunakan bahasa yang kesat, lucah, penyebaran fitnah, dan menyampaikan maklumat yang tidak sahih. Penggunaan istilah akademik di situ kalau kita boleh lihat adalah amalan berbahasa, penyebaran fitnah, maklumat tidak sahih. Semuanya digunakan dengan sangat-sangat tepat. Jadi kita boleh lihat penulis ini sangatlah faham dan bagus dalam penyusunan struktur ayat dan penggunaan gaya bahasa yang baik. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kohesi dan koherensi ide yang mana merupakan aspek penting dalam penulisan akademik. Kohesi memastikan ayat-ayat dalam teks terikat antara satu sama lain melalui bentuk bahasa dengan penggunaan penanda wacana, kata ganti, kaedah penggantian, pengulangan terancang, dan hubungan leksikal. Koherensi pula ketertarikan dan kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain supaya membentuk satu makna yang logik dan mudah difahami dalam sesebuah wacana. Kita boleh lihat melalui aliran idea daripada teks akademik ini melalui pengenalan, isu, implikasi, dan objektif. Struktur sorotan kajian yang berfrasa, metodologi yang bergerak daripada pendekatan data kepada teori, dan perbincangan yang mengalir dari contoh, huraian, dan analisis. Kesimpulannya juga yang mengikat kembali keseluruhan kajian. Seterusnya, kelemahan kecil dalam penulisan. Pertama sekali, pengulangan ide.
Pengulangan idea menyebabkan penulisan nampak seperti berulang-ulang dan tidak mempunyai fokus. Seterusnya, peralihan idea yang kurang lancar menyebabkan pembaca tidak memahami alur cerita dalam penulisan akademik. Seterusnya, definisi tidak disokong sumber menunjukkan bahawa penulisan itu lemah kerana tidak disokong oleh bukti ilmiah. Seterusnya, ayat yang terlalu panjang dan kompleks menyebabkan pembaca tidak memahami maksud isi teks. Kekurangan ayat penutup dalam setengah bahagian menyebabkan pembaca tidak memahami apakah rumusan yang terkandung dalam setengah bahagian. Kurang analisis atau kritikan terhadap kajian lepas menunjukkan ketidakfahaman dan tidak mampu mentafsir berkenaan kajian-kajian lepas. Seterusnya, saya akan membuat rumusan analisis berkaitan dengan artikel yang kami gunakan. Pertama, keutuhan wacana dipelihara daripada pengenalan hinggalah kesimpulan menyebabkan pembaca dapat mengikuti hujah dengan mudah. Seterusnya, petikan dan rujukan mengikuti dan menepati APA 7 menyebabkan dan meningkatkan kredibiliti dan ketepatan argumen. Secara keseluruhannya, penulisan jelas, tersusun dan akademik, walaupun terdapat kesalahan kecil. Khususnya, penulis dapat menjaga gaya bahasa dengan menggunakan gaya bahasa yang formal dalam penulisannya. Khususnya, pemilihan contoh yang relevan dan menyokong hujah. Hal ini dapat menyebabkan dan meningkatkan ketepatan argumen kerana disertakan dengan contoh yang relevan. Khususnya, pengurusan maklumat yang teratur dan mengikut logik mengurangkan risiko pembaca salah tafsir. Selanjutnya, saya akan membincangkan tentang cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam penulisan akademik. Pertama, mengurangkan pengulangan idea dengan cara menapis isi-isi yang penting. Penulisan akan menjadi lebih fokus dan padat. Seterusnya, memecahkan perenggan yang terlalu panjang kepada bahagian yang lebih ringkas kerana perenggan yang terlalu panjang mampu mengaburkan idea utama. Dengan memecahkannya kepada bahagian yang lebih kecil, dapat membincangkan satu fokus dengan lebih jelas. Seterusnya, menambahkan ayat penghubung kerana ayat penghubung akan menyebabkan kesinambungan dalam setiap ayat perenggan. Seterusnya, menyeragamkan penggunaan istilah. Penggunaan istilah yang seragam akan mengelakkan kekeliruan pembaca. Seterusnya, memendekkan ayat yang terlalu panjang atau kompleks. Ayat yang terlalu panjang atau kompleks akan menyebabkan pembaca bosan kerana tidak memahami maksud-maksud perkataan tertentu. Seterusnya, menambah ayat penutup pada setiap bahagian akan menunjukkan bahawa penulis mampu merumus apa yang ditulis di setiap bahagian. Seterusnya, memberi analisis atau kritikan ringkas terhadap kajian lepas akan menunjukkan bahawa penulis mampu mentafsir maklumat yang digunakan pada kajian lepas. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang implikasi penulisan akademik. Pertama sekali, meningkatkan kejelasan dan penyampaian idea. Penulisan akademik yang tersusun membantu penyampaian idea dengan lebih jelas dan mengelakkan kekeliruan. Seterusnya, memastikan hujah disampaikan secara tersusun dan logik. Dalam penulisan akademik, kita diajarkan struktur penulisan, iaitu daripada pengenalan, isi kandungan dan penutup yang mampu menyebabkan pembaca dapat memahami dan mengikuti alur cerita dalam penulisan. Seterusnya, memudahkan pembaca memahami maksud sebenar penulis. Bahasa yang formal, jelas dan tepat dapat membantu pembaca menangkap maksud yang ingin disampaikan tanpa risiko tersalah tafsir. Seterusnya, menunjukkan kredibiliti, profesionalisme dan etika ilmiah. Dalam penulisan akademik, kita diajarkan untuk menulis sitasi dan sumber rujukan untuk menunjukkan yang kita menghormati penulisan akademik penulis yang lain. Seterusnya, menggalakkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam. Proses penulisan akademik memerlukan penulis menilai bukti, membandingkan sumber dan menganalisis maklumat secara kritis sebelum membentuk hujah tersendiri. Seterusnya, menghasilkan karya yang boleh dijadikan rujukan sah. Penulisan akademik yang tepat dan lengkap dengan rujukan akan boleh menjadi sumber yang terpercaya untuk kajian atau penyelidikan
masa depan. Dalam nada yang lain, mengurangkan kesalahan fakta dan salah tafsir dengan rujukan yang jelas dan analisis sistematik risiko menyampaikan maklumat salah atau salah tafsir dapat dikurangkan. Seterusnya, memupuk disiplin dalam penyelidikan dan penulisan. Amalan menulis secara akademik melatih disiplin dan ketelitian dan konsistensi dalam mengurus maklumat dan membina hujah. Menyokong perkembangan ilmu secara sistematik. Penulisan akademik membantu menyusun pengetahuan secara berstruktur, memudahkan pembaca mengikuti perkembangan ilmu, dan menyumbang kepada pembinaan teori-teori yang baru. Akhir sekali, dapat memastikan penulisan mematuhi standard akademik institusi, kerana dalam setiap institusi yang kita belajar mempunyai kriteria yang tersendiri dalam melakukan penulisan. Oleh itu, penulisan akademik sangatlah penting untuk memastikan penulisan akademik kita mematuhi standard. Sebagai penutup daripada kumpulan kami, kita dapat menyimpulkan bahawa penulisan akademik seseorang mampu menilai kepribadian orang itu. Hal ini bukan saja menunjukkan kepandaian atau intelek seseorang itu, tapi kita dapat melihat bagaimana seseorang penulis menghargai karya seni orang lain. Sukmawati 2024 menyatakan bahawa kejujuran akademik menyumbang kepada pembentukan karakter dan etika pelajar. Oleh itu, kami berharap persembahan kami dapat memberi input kepada pelajar-pelajar lain yang menonton video ini. Sekian daripada kami. Terima kasih.